Kau ada duit ke nak bayar ni? Ha? Ni boleh? Boleh. Boleh pula! Kau ingat aku buat semua ni apa? Suka hati? Ha? Suka rela? Ha? Kau fikirlah sikit. Kau fikirlah. Aku buat semua ni apa? Kau ingat khidmat masyarakat? Ish! Kau nak berniaga susahlah. Gambus! Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Boleh saya minta IC dan lesen perniagaan kat sini? Nak berniaga macam ni kena lesen ke, Cik? Ya, Encik. Memang sini kawasan larangan untuk berniaga. Alamak. So, saya minta maaf, Encik. Saya terpaksa sita dan saman, Cik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kembali semula kita di Assalamualaikum insyaAllah bersama dengan Masjid Muqarrabin. Alhamdulillah untuk topik kita sambut keberkahan Muharram dengan sedekah. Dan Alhamdulillah kita telah diberkahi dengan kehadiran Duta Masjid Al-Muqarrabin ini iaitu yang bahagia Ustaz Piyu Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bersama dengan kami Ustaz. Menyambut Muharram dengan keberkahannya. Mungkin Ustaz boleh bantu dan kongsikan dengan kami sendiri keberkahan Muharram itu sendiri dan amalan bersedekah di dalam bulan Muharram Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Naufal yang handsome kacak bergaya dan seterusnya kepada muslimin muslimat bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam 12 bulan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 12 syahra minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram. Salah satunya bulan Muharram. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajabun Mudhar. Bulan Rajab yang terpisah ada 1 bulan, 4 bulan. Bulan Muharram ni Sayyidina Umar Al-Khattab memilih bulan Muharram bulan pertama Islam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir cerita cadang asalnya nak pilih Ramadan. Jadi kalaulah Ramadan bulan macam Januari, jadi lagunya Ramadan Syawal Dzulqa'dah tak sedap dah jadi. Tapi mereka bersetuju pilih Muharram sebab apa? Mengambil semangat orang yang balik haji. Orang yang balik haji ni mereka al-hajjul mabrur. 40 hari duduk sembahyang Masjid Nabawi berturut-turut sebagai konsisten ibadah, balik mereka ada kemabruran, keberkahan ibadah haji itulah yang dijadikan bulan Muharram ni bulan pertama dalam Islam, ma'al hijrah kita. Jadi kita nak ambil kesempatan kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Taala, puasa dalam hari ini adalah hari tasyrik yang pertama. Hari ini hari yang ke-13 Muharram, besok 14 15 boleh puasa, dah lah kena hari tasyrik, bulan Muharram yang mulia pula. Bahkan ibadah pada bulan Muharram ni afdalnya dalam 12 bulan ni afdalnya adalah selepas puasa Ramadan. Nabi SAW banyakkan berpuasa pada bulan Muharram. Bahkan ketiga ni hari Khamis. Tuan-puan, akak-akak mencuci beda kat luar tu. Puasa tak hari ni. Allah Ustaz, dah minum dah. Tapi tak apa. Dah minum nak macam ni minggu depan lah kita puasa. Jadi sebab apa? Sebab hari Khamis adalah hari yang Nabi SAW puasa padanya. Kenapa? Setiap kata Nabi SAW, aku mahukan amalan aku diangkat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan aku berpuasa. Jadi tak puasa, at least adalah amalan-amalan kita top up. Kan? Sebab apa? Sebab ini kita punya rekod kita ni, kalau kita jumpa bos kita nak rekod the best, hujung tahun the best, tiap bulan the best. Tapi dalam Islam tiap minggu rekod amalan kiraman katibin kita akan diangkat kepada Allah Taala. Lebih bulan Muharram. Memang guys, ini memang kita sebut apa Ustaz dah? Memang tepat pada masanya. Hari yang kena kita boleh mulakan salah satunya dengan bersedekah. Ajak adik keluarga mungkin berkumpul, bincang. Ni mak ayah dah tak ada. Jadi apa yang kita nak infakkan, kata Imam An-Nawawi, adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ni yang berkekalan. Semua orang dah tahu dah, tapi yang nak keluarkan duit ni berat sangat kan. Jadi ambillah peluang tuan-puan sekalian, pada bulan yang penuh keberkatan ini kita ambil untuk kita infakkan mak ayah kita yang dah tak ada. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya mimpi lah malam tadi jumpa ayah saya dalam mimpi dalam keadaan kena macam-macam kena azab ke, macam dalam keadaan yang tak gembira. Ini kisah benar, bukan satu dua orang, beberapa. Saya agak ramai yang jumpa saya cerita benda sama. Saya kata selalunya ada hutang.
yang tidak selesai. Ustaz tak tahu hutang Ustaz. Saya kata keluarkanlah sedekah, niatkan kepada mak ayah kita. Kita tak tahu berapa tahun mak ayah kita yang duduk dekat kubur. Alam kubur ni berapa tahun? Ambil peluang, mak ayah kita mungkin yang masih hidup, kita niatkan amal jariah kepada Masjid Muqarrabin. Sebab kalau kita tengok Masjid Muqarrabin sekarang ni, dia dah hampir siap Ustaz. Dah nampak. Jadi orang boleh solat, boleh sembahyang, amalan itu dapat diganda-gandakan disebabkan apa? Disebabkan amal jariah yang kita lakukan, insya-Allah. Subhanallah, itu kita kena rebut. Dah kena, hari yang kena, bulan yang kena. Semuanya kita saja. Kena ke tak kena ni, masya-Allah. Betul, Ustaz Naufal. Kalau kita nak berinfak ke Masjid Al-Muqarrabin, Ustaz, berapa sebenarnya kosnya, Ustaz, dan apa gambarannya Masjid Al-Muqarrabin ni bila dah siap nanti, Ustaz? Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, Masjid Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Di mana tuan-puan kampung? Bukan Kampung Kuantan, Kampung Kundur. Saya pun sebenarnya terkejut juga. Rupanya memang betul ada. Ini gambar yang kita tunjuk ni, ini gambar sebenar. Ramadan yang lepas saya dah pergi, belum cat. Ni dah cat, dah mula nampak rangka bumbung tuan-puan, nampak cantik. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairal jazak. Terima kasih banyak kepada muslimin-muslimat di luar sana yang bantu infak sepanjang setahun ni, Ustaz. Kita dah dapat kutip 2.3 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tibal Hijrah dan kepada seluruh yang menyumbang ni. Dan sebenarnya masjid masih memerlukan lagi 3.7 juta untuk menyiapkan keseluruhan kompleks masjid ni. Yang mana masjid ni tuan-puan, dia terletak di tempat yang strategik. Sebab dia adalah laluan utama. Saya pergi sana, saya terkejut. Kita nak shoot sikit. Asyik retake aja, ulang-ulang 10 kali. Kenapa? Sebab tak berhenti, lori, kereta lalu. Dia laluan utama orang dari pantai timur nak ke Cameron Highland, nak balik ke Kuala Lumpur. Dan di situ saya sempat sembahyang di surau. Suraunya Allah tuan-puan agak dhaif sebab kawasan tu mula penduduk makin ramai. Masjid terdekat pun 10 km. Tak ada masjid di tempat kita, Ustaz. Azan kalau subuh tu bersahut-sahut, Ustaz. Bersahut-sahut. Maknanya banyak. Ya, betul. Jadi di sana tuan-puan, orang KL, orang di mana pun yang dah ada masjid, kita perlukan bantuan anda untuk sama-sama infak. Boleh ambil gambar ni, Ustaz? Boleh ambil gambar, screenshot tuan-puan. Ada nombor dan boleh tengok gambar-gambar terkini www.masjidalmuqarrabin.com yang mana kita ada tempat sembahyang untuk 700 orang. Yang paling penting tempat orang musafir ni, Ustaz. Orang musafir, tempat rehat ada, kompleks dia punya tempat rehat, termasuklah tempat pengajian dan akan dicadangkan untuk dibuat tempat pengajian untuk mahat tahfiz. Juga berdekatan saya dah tengok seluas sampai seekar, mereka sedang beli lagi satu. Jadi tempat tu jadi satu kompleks pendidikan yang cukup baik untuk penduduk setempat, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu dia Masjid Al-Muqarrabin sama-sama. Mungkin Ustaz sebagai penutup ada nasihat dan pesanan kepada penonton di luar sana, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Taala, saya pernah sebut beberapa minggu lepas ketika mana dalam peperangan Tabuk orang tak nak pergi berperang, sahabat Nabi bawa separuh hartanya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Abu Bakar ambil sepenuh hartanya. Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, "Ya Umar, adakah kau tinggalkan harta kau untuk adik keluarga?" "Ada. Aku tinggalkan separuh." "Engkau Abu Bakar?" "Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul." Sayyidina Uthman bawa dengan ratusan unta, tetapi ada juga sahabat yang bawa sa'um minat tamar, beberapa kilo tamar, bahkan ada yang bawa separuh kilo tamar saja. Maksudnya apa yang kita infak? "Ustaz, saya tak bawa duit." "Tak apa, gelang cincin infak tak apa." Ustaz, kunci motor masuk dalam tabung kita kan. Tak adalah, mana-mana yang kita mampu. Ingat pada hujung ayat kita tuan-puan, kita akan berjanji dengan Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku, fa asaddaqa wa aku minas. Aku nak buat satu amalan akhir, aku nak sedekah. Ambil peluang tuan-puan, bulan dan hari yang hebat ini. Insya-Allah. Baik, itu dia, sama-sama kita bersedekah. Kalau tak dapat puasa, sedekahlah, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu yang kita jangan sampai kita menyesal, insya-Allah. Jazakumullah khair katsiran kepada yang bahagia Ustaz Piyu Hafiz, insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan urusan pembinaan pembangunan Masjid Al-Muqarrabin, insya-Allah. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Terus setia bersama kami. Assalamualaikum, insya-Allah. Jika dari golongan orang yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ayuh, kita jadikan amalan bersedekah suatu kemestian, bermula dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kelantan. Semoga infak ini menjadi penyelamat buat kita dari neraka dan asbab kita ke syurga yang kekal kelak, insya-Allah.